Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Afika Nazira binti Abdul Rahim. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan Aurora akan membentangkan mengenai forest degradation and environment issue ataupun degradasi hutan dan isu alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan degradasi hutan? Degradasi hutan merupakan satu proses yang menyebabkan berlakunya kekurangan kekayaan biologi kawasan hutan dengan kekal oleh beberapa faktor atau gabungan faktor. Manakala, isu alam sekitar pula membawa maksud kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar biofizikal dan kesan berbahayanya yang menyebabkan kemerosotan alam sekitar. Di era globalisasi, degradasi hutan dan isu alam sekitar ini bukanlah satu perkara yang baru, lagi-lagi dengan perindustrian yang kian membangun. Ianya juga merupakan satu isu politik yang menjadi perbincangan di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana degradasi hutan dan isu alam sekitar ini membawa kepada perubahan iklim dunia. Berikut merupakan spesifik kes yang berkaitan dengan tajuk pembentangan kami pada hari ini. Ghana loses about 65,000 hectares of forest cover annually to illegal timber sales. Efforts at curbing this and protecting Ghana's forest have seen both government and civil society groups seeking formulation and implementation of laws to fight deforestation. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere. What causes air pollution, and what does it mean for our planet? Impacts of human activities on our wildlife, climate, rivers, forests, and oceans are profound, as are the consequences for humanity. Restoring our planet's health requires all of our efforts, from the government to the private sector to the public as well. Hari ini, hutan di dunia masih meliputi 30% daripada keseluruhan permukaan bumi. Walau bagaimanapun, terdapat sebilangan besar hutan yang kehilangan jutaan hektar pada setiap tahun. Apakah sebab kemusnahan hutan ini berlaku? Kemusnahan hutan ini berlaku adalah disebabkan oleh kerakusan manusia itu sendiri. Pokok-pokok banyak ditebang adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Pembalakan hutan secara besar-besaran sememangnya menjadi ancaman besar pada masa kini. Berjuta-juta hektar hutan telah ditebang untuk mengubah penggunaan tanah dan mengekstrak kayu untuk banyak kegunaan. Setiap tahun, kita kehilangan 13 juta hektar hutan asli di dunia, terutamanya hutan tropika di Asia, Afrika dan Amerika. Amazon Rainforest adalah hutan yang terbesar di dunia. Ia dikenali sebagai paru-paru planet kita dan meliputi lebih kurang 40% daripada keseluruhan wilayah Amerika Selatan. Namun begitu, penebangan hutan di Amazon telah melonjak ke paras tertinggi pada bulan April 2022, iaitu sebanyak 1012.5 km persegi telah direkodkan. Penerokan hutan juga berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan, pembinaan kawasan perumahan, bangunan yang tinggi dan kawasan perindustrian yang baru menyebabkan banyak kawasan hutan terpaksa ditebang bagi pembinaan prasarana seperti jalan raya. Okey, pembakaran terbuka ini adalah salah satu kaedah untuk membersihkan hutan bagi tujuan pertanian, tumbukan tanam maupun pertanian. Okey, sebagai contoh di Malaysia kita boleh lihat para pengusaha penanaman padi masih menggunakan kaedah ini untuk meningkatkan kesuburan tanah selepas dituai serta menjadi salah satu kaedah mudah bagi membersihkan benih padi yang akan mengganggu proses penanaman semua padi. Okey, walau meskipun perkara ini adalah dilarang sama sekali, namun Jabatan Alam Sekitar Malaysia telah memberi pelonggaran khusus bagi aktiviti pembakaran jerami padi dengan alasan untuk menjaga kepentingan sektor pertanian negara. Okay, ini menjadi salah satu contoh bahawa meskipun ia adalah sesuatu yang perlu diambil berat untuk sektor pertanian negara, namun selain menjadi pencemaran udara, kaedah ini juga memberi kesan kepada ketahanan air dan kesuburan tanah, mengancam kepelbagaian biologi dan menjejaskan pendudukan persekian yang perlu dititik beratkan setelah menjadi
pencetus kepada isu global. Seterusnya pemandangan bukit atau hutan yang disebabkan penyeludupan sumber hutan. Ketagihan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam aktiviti pemandangan hutan membawa kepada keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan kesan daripada pengusahaan hutan yang dilakukan. Pemandangan bukit ataupun hutan bukan saja bagi tujuan pembukaan tanah dan penempatan, juga terdapat berusaha menyeludup sumber asli alam lebih membuat lingkungan. Penyeludupan ini bukan saja fokus pada pergerakan, tapi juga spesies tumbuhan obatan, spesies pokok dan campak berbagi serta herba. Hal ini dapat dilihat di India sebagai contoh. Sempadan antarabangsa yang panjang 856 km di antara Bangladesh dan sempadan Samudra India telah menjadi masalah paling serius antara negara apabila aktiviti penyeludupan lantas sempadan hasil hutan membawa kepada pengusahaan hutan di kawasan tersebut. Tripura yang kaya dengan flora dan fauna seperti tumbuhan obatan dan herba serta industri berasaskan hutan seperti kerap tangan dan lain-lain telah berhadapan dengan ancaman penggondolan tanaman di hutan tersebut. Hal ini menjadi isu antarabangsa dua negara apabila penggondolan bukit bagi aktiviti penyeludupan sumber hutan ini akan mengakibatkan pengusahaan hutan dan tanaman yang bernilai kepada sebuah negara. Kesan degradasi hutan terhadap alam sekitar yang pertama ialah pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk kepada sesuatu keadaan yang berlaku apabila sesuatu benda asing seperti karbon monoksida dilepaskan ke dalam udara sehingga membahayakan kehidupan alam sekitar. Degradasi menimbulkan pencemaran udara apabila manusia melakukan aktiviti pembakaran terbuka untuk tujuan penukaran tanah kepada kawasan pertanian, penempatan dan pembangunan. Contoh bagi pencemaran udara yang terhasil akibat daripada aktiviti pembakaran hutan secara terbuka ialah aktiviti pembakaran hutan untuk tujuan pertanian yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan berlakunya fenomena jeroboh. Dalam hal ini, fenomena jeroboh telah menyebabkan pelbagai kesan negatif seperti sesak nafas dan kematian. Kesan yang kedua ialah perubahan iklim. Perubahan iklim merujuk kepada keadaan cuaca di sesuatu kawasan untuk jangka masa yang panjang. Apabila manusia melakukan aktiviti pembakaran hutan secara terbuka, hal ini akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan iklim di sesuatu kawasan menjadi tidak menentu, di mana kemarau berlaku secara ekstrim dan musim hujan berlaku secara tidak menentu. Apabila berlakunya perubahan iklim, hal ini akan menyebabkan fenomena baru seperti banjir akan berlaku. Apabila hutan ditebang untuk tujuan pembukaan kawasan baru, hal ini akan menyebabkan daya tampungan hutan untuk menyimpan air hujan akan berkurangan. Hal ini akan menyebabkan pengumpulan air hujan ke dalam sungai menjadi sangat pantas. Apabila berlakunya hujan lebat, paras air sungai akan meningkat dan akan menyebabkan banjir. Degradasi hutan berupaya untuk menjadi isu rentas sempadan hasil daripada pembangunan secara global yang pada akhirnya akan membawa kepada isu alam sekitar. Dalam usaha untuk menstruktur semula hutan dan memelihara alam sekitar, terdapat 3 rangka kerja penting yang saling melengkapi. Yang pertama adalah rangka kerja antarabangsa yang berperanan membentuk rangka undang-undang antarabangsa. Yang kedua adalah rangka kerja dasar yang merujuk kepada proses pelaksanaan undang-undang rangka kerja antarabangsa melalui pembentukan dasar di peringkat regional. Dan yang ketiga ialah rangka kerja institusi yang berperanan dalam menyempurnakan rangka kerja antarabangsa dan juga rangka kerja dasar melalui platform forum ataupun dialog di peringkat antarabangsa. Oleh itu, terdapat pelbagai rangka kerja yang telah dilaksanakan dalam kerjasama politik antarabangsa untuk melestarikan hutan dan alam sekitar di peringkat global yang melibatkan aktor-aktor negara. Antaranya ialah Convocation Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB, Convocation Kepelbagaian Biologi PBB, Convocation Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam fauna dan flora, Convocation Tanah Lembap, Forum PBB mengenai hutan, Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan, Rangkaian Asia Pasifik untuk pengurusan dan pemulihan hutan lestari, kumpulan pakar APEC mengenai pembalakan haram dan perdagangan bersekutu, dan juga protokol Kyoto. Kesimpulan, dampak kerosakan hutan terhadap keseimbangan lingkungan hidup adalah lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan, bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Kerosakan lingkungan boleh terjadi oleh alam ataupun perbuatan manusia. Sememangnya isu ini bukanlah satu isu yang baharu, namun ianya merupakan salah satu isu yang menjadi perbincangan di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana hutan adalah salah satu aspek yang menyumbang kepada sektor ekonomi, politik dan sosial. Oleh itu,
Masyarakat seharusnya mengambil perhatian terhadap isu alam sekitar dan tidak menganggap ianya sebagai satu isu yang kecil kerana ianya adalah penyumbang terhadap keindahan alam dan juga pembangunan sesebuah negara yang stabil. Bukan itu sahaja, hal ini bukan sahaja seharusnya melibatkan masyarakat semata-mata, tetapi ianya juga melibatkan pengusaha-pengusaha, jabatan-jabatan dan mana-mana pihak yang berjawatan. Mereka ini seharusnya lebih mengetahui dan menitik beratkan isu ini kerana mereka adalah golongan-golongan yang mudah terpengaruh. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.